Astagfirullah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Fadhilatul Muslim Majlis, Al-Sabul Fadhilah, sahabat saya Ustaz Azizi lagu Dun bagi sebagai lagu adun bagi Dun kawasan Umbau. Al-Sabul Fadhilah Tuan Imam Angkat Kursi Surau, Imam Zubair, Senat Pengerusi, seluruh ahli tadi kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Marilah pada saat ini kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan kita di dalam kelompok kumpulan orang-orang yang benar. Islam di akhir zaman ialah seumpama yang Nabi SAW sebut, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam sesaat bermulanya asing dan dia akan kembali asing. Maka beruntunglah dengan orang-orang asing itu. Islam sesaat Nabi SAW melanggang ia di tengah masyarakat begitu pelik. Kerana Nabi SAW mengajak manusia untuk mentauhidkan Tuhan yang esa. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh manusia ketika itu lebih dari 300 Tuhan yang disangka batu-batu berhala itu sebagai Tuhan. Tiba-tiba Nabi SAW
muncul di tengah masyarakat Arab jahiliah ketika itu, mengajak untuk bertuhan kepada Tuhan yang satu. Maka nasib yang ditempah oleh Rasulullah ialah ditentang, diboikot, dimusuhi, diperangi. Sehinggalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bila Nabi SAW berpindah ke Madinah, maka Islam yang dulu asing, kemudian Islam menjadi tonggak bagi masyarakat Islam Madinah, kemudian seterusnya membebaskan Mekah Al-Mukarramah. Maka Islam berkuasa. Asal-asal ia asing, tiba-tiba dia bangkit sebagai satu kuasa. Sehinggalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bergerak di zaman sana Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sehinggalah diasaskan kerajaan Bani Umayyah, diasaskan kerajaan Bani Abbasiyah. Khususnya Islam melebar sampai ke Nusantara, membentuk kerajaan-kerajaan Islam ketika itu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Islam ketika itu menjadi kuasa besar dunia. Lebih-lebih lagi pada saat diasaskan khilafah Uthmaniyah di Turki. Maka semua negara-negara Islam bernaung di bawah sistem khilafah. Begitulah Islam telah menjadi satu kuasa, sehinggalah jatuh Islam ataupun khilafah pada tahun 1924. Menjelang tahun depan, 8 Mac tahun depan, maka genaplah 1 tahun jatuhnya khilafah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya telah menentukan pada saat hampir 1 tahun Islam bakal bangkit lagi untuk kali yang kedua. Namun kebangkitan Islam ditentang. Seperti awal-awal hari itu ditentang, maka di saat bangkit semula pun Islam ditentang lagi. Walaupun Islam telah menunjukkan kepada dunia bahawa tidak ada satu kes dalam pemerintahan Islam, Islam menzalimi rakyatnya. Tetapi sifat musuh-musuh Islam ialah memusuhi Islam. Seperti mana yang Allah sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan meridai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga kamu ikut cara hidup mereka. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usaha untuk memurtadkan orang Islam ialah suatu yang susah. Tetapi untuk bagi jadi orang Islam ikut cara hidup Yahudi Nasrani itu tak susah. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka usaha daripada musuh-musuh Islam ialah untuk menjadikan orang Islam hidup macam orang-orang yang bukan Islam. Maka itulah cabaran kita pada hari ini. Itulah cabaran kita pada hari ini. Maka sebab itu Nabi kita SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih. Yang menjadikan ia Yahudi ke, Nasrani ke, Majusinya ialah kedua ibu ayahnya. Maknanya rosak anak-anak
ialah dengan sebab pengabaian ayah dan ibu terhadap mempertahankan prinsip agama dalam keluarga. Sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala daripada awal lagi memberi peringatan pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Yang api neraka itu yang jaganya ialah malaikat-malaikat yang ghiladun syidad, yang bengis lagi keras. La ya'suna Allah ma amarahum, yang tidak reti nak menderhaka kepada Allah apa yang Allah perintah pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka hanya reti melakukan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Nampak ada Allah pesan. Allah pesan, jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya kalau kamu dapat mempertahankan ahli keluarga kamu daripada api neraka, kamu selamat. Sebab itu Allah sebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang Allah selamatkan daripada neraka dan masukkan ke dalam syurga, dialah yang berjaya. Sebab tu kalau kita nak tengok sesebuah keluarga yang akan masuk syurga, lihatlah keluarga yang berpegang teguh pada agama. Sebab itu menjaga anak-anak daripada tergelincir ke dalam jerat Yahudi Nasrani ialah perjuangan seorang ayah dan ibu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak melihat sesebuah keluarga yang berpegang teguh pada agama, mudah je tengok anak-anaknya. Seperti mana para ulama sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, in aradta an tanzura ila diyanatil usrah fanzur ila auladiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu nak tengok agama sesebuah keluarga, kamu tengoklah agama anak-anaknya. Kalau kita tengok dalam keluarga anak-anak berpegang pada agama, faham kata keluarga tu kuat pegang agama. Sebab tidak mungkin pegangan agama yang kuat dapat diamal oleh anak-anak kalau tak dibina, dipertahan oleh seorang yang oleh dua insan utama yang disebut dengan ayah dan ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, budak kecil lagi tapi ajak dah pakai tudung. Anak kecil lagi tapi ajak dah berkopiah atas kepala. Dengan harapan membesarlah anak ini berpegang dengan agama. Walaupun kepiah itu bukan wajib, tapi dia tradisi Islam. Kalau buh kepiah ni orang tak kata lain, orang kata Islam. Mereka buh topi tu kena fikir ada Islam apa tak Islam. Tapi kalau buh kepiah Islam dah. Satu ayah yang berpegang teguh pada agama, dia yang pertama sekali dia mendidik anak-anak dengan agama. Agama itu di mana bermulanya? Agama itu mulanya ketika anak tu keluar daripada rumah. Bila mana keluar daripada perut ibu, maka syariat kita suruh bang telinga kanan, iqamah telinga kiri. Kalau ayah pun tak reti bang, tak reti iqamat, maka beratlah. Sebab itu agama sebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Jadi bila ayah yang pegang agama ni, Allah Sayyidina Muhammad, anak keluar daripada perut isterinya, maka dia bang, dia qamat.
Lepas tu Islam ajak pula 7 hari tahnik, berpandukan kepada yang Nabi lakukan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi ludah ke dalam mulut Ibnu Abbas, Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, bagilah dia reti mentakwil. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, bagilah dia reti perkara agama, pandaikan dia mentakwil Al-Quran. Maknanya Nabi dah ajar dah. Yang pertama bagi reti perkara agama, yang kedua bagi pandai dalam perkara berkaitan Al-Quran. Maka sebab itu ayah-ayah yang prihatin, ibu-ibu yang prihatin akan hantar anak-anak ke pusat pendidikan Islam. Daripada pastinya sampai ke peringkat seminya, sekolah agamanya, sampai ke peringkat yang lebih tinggi, di mana anak-anak boleh berpegang kepada Islam. Sebab kalau kita tak prihatin terhadap reti pada agama, habis. Hari ini kita duduk dalam situasi orang Islam tak faham agama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dia Islam tapi dia tak reti agama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu untuk mengembalikan ummah ini kepada Islam, maka kita kena merancangkan kuliah-kuliah, pusat-pusat Islam. Kita kena memperbanyakkan kuliah-kuliah agama di masjid-masjid dan surau-surau untuk bagi orang Islam kenal balik agama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang Nabi ajak yang penting juga ialah bagi reti tentang Al-Quran. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab itu setiap anak-anak muda yang nak kahwin, yang pertama sekali nak pesan pada anak-anak muda, carilah isteri yang pandai baca Quran. Kalau nak menikah je macam orang menikah, isteri tak pandai baca Quran, habis. Tak guna tujuan daripada pernikahan. Sebab mestilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad guru pertama pada anak-anak mak dia. Kalau siapa-siapa yang guru pertama mak dia, dia akan jadi anak yang membesar sebagai anak yang soleh. Sebab Nabi ajar, alimu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa ali baitihi wa tilawatil Quran. Nabi kata, ajar anak kamu 3 perkara. Kasih kepada Nabi kamu, kasih pada keluarga Nabi kamu, wa tilawatil Quran, kasih, suka membaca Al-Quran. Jadi kalau 3 perkara dapat diterap pada anak-anak, berarti anak-anak akan jadi anak-anak yang baik. Maka tuan-tuan, subhanallah, jadi inilah cabaran kita di akhirat untuk membentuk keluarga Islam dalam rumah tangga Islam. Dia nak bagi jadi satu rumah tangga tu rumah tangga Islam, dia kena mula mak ayah tu orang yang berperibadi dengan peribadi Islam, yang berpegang teguh pada Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka pasti ibu ayah yang faham Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi mereka akan bentuk anak-anak menjadi seorang muslim yang baik. Bila anak-anak jadi seorang Islam yang baik, hang lempak pergi mana pun tak apa dah, insya-Allah. Sebab itu bermula seorang muslim yang baik itu di mana? Dia mula datang sembahyang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi sebut as-salatu imanuddin, sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Allahumma shalli ala sayyidina. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang berarti dia telah mendirikan agama. Allahumma shalli ala sayyidina. Siapa yang meninggalkan sembahyang berarti dia telah meruntuhkan agama. Maka sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ajak anak kita sembahyang, suruh sembahyang ketika umur dia 7 tahun.
Nabi sebut muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Suruh anak kamu sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pukul kalau tak mayang juga ketika mereka berumur 10 tahun. Islam mendidik. Bahkan bukan sekat tu, umur 10 tahun, wa farriquhum fil madaji'. Ketika itu anak laki-laki perempuan tak boleh tengok sekali dah. Tu tarbiyah, tu didikan. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak ni ialah perjuangan kita hari ini untuk membaik pulih yang cedera dalam kehidupan kita berumah tangga dan di dalam masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cuba kita telefon anak kita tengok. Hampa duk Kuala Lumpur pas mayang tak? Satu. Hampa duk Kuala Lumpur, hampa ada kuliah-kuliah apa ikut tak? Lepas balik kampung, mak ayah kena tanya. Soalan Sayyidina Muhammad. Hampa ikut kuliah siapa di Kuala Lumpur? Kalau dia abang, ada mak kami ikut ustaz ni, kata apa? Hampa duk pergi selalu. Lalu mak, insya-Allah. Jangan tinggal ngaji. Selamat. Ada satu orang tuan, nak contoh cabaran. Dia habis kerja 4:30. Kuala Lumpur ni lepas pada kerja jam nak balik rumah. Dia kata kalau ikut tradisi orang KL, terperangkap dalam jam pakai tak ngaji. Allahumma salli ala sayyidina. Dia kata saya bawa dengan baju sangkut dalam kereta, bawa dengan kain. Saya pergi masjid hak saya nak mengaji. Saya mandi, saya rehat, saya mengaji ikut kuliah maghrib. Ni orang yang berjaya melepasi ujian. Maknanya kena buat, kena berusaha. Kalau kita nak ikut suasana semasa pakai tak ngaji, berat. Apa risiko tak ada kuliah? Risiko tak ada kuliah, susah masuk syurga. Sebab Nabi sebut, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Nabi sebut mana-mana orang yang menjalani mana-mana jalan, tujuannya sebab nak tuntut ilmu pengetahuan, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma salli alaihi wasallam. Pastilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkannya masuk syurga. Faham tak? Maksudnya kalau tak pergi mengaji susah nak masuk syurga. Berarti man orang yang suka pergi mengaji tu faham kata dia akan masuk syurga insya-Allah. Sebab pengajian atau malih ilmu ni apa? Malih ilmu ialah taman-taman syurga. Dalam satu hadis Nabi kita sebut Rasulullah Sayyidina Muhammad, Nabi sebut idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu mana-mana jalan, kalau kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga, petiklah buahnya, kata Rasulullah. Para sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman syurga tu Rasulullah? Nabi kata hilaqud dzikri. Halaqah zikrullah. Maka halaqah zikrullah itu termasuk di dalamnya ialah majlis ilmu. Sebab itu kalau kita duduk majlis ilmu pegang tasbih tak ada pahala. Sebab majlis ilmu dah dikira zikrullah. Bila kita duduk mengaji tuan-tuan kira daripada awal seseorang tu bercakap sampai habis berapa dia sebut Allah. Berapa kali dia sebut Rasulullah. Itulah kata majlis ilmu ialah majlis zikir. Tuan-tuan, masalah senang. Kalaulah di dunia ni dia dah masuk di taman-taman syurga, maka dia bakal masuk di taman syurga di akhir esok. Tuan-tuan, masalah senang. Itu pertama orang Islam, dia mesti kena ada hubungannya dengan syurga. Syurga seorang Islam ialah tempat di mana dia boleh kenal Tuhan, tempat di mana dia boleh kenal Rasulullah. Ini syurga orang Islam.
Maka tuan-tuan, Allah Sayyidina Muhammad, bagilah perhatian kepada didikan dalam rumah tangga. Allah Sayyidina Muhammad, bagilah perhatian terhadap didikan pada anak-anak. Didikan ni dia tak boleh buat selama-lama kita mendidik. Dia kena bagi didikan anak-anak di sekolah. Pilihlah sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Tuan-tuan, sebab tu ulama sebut seorang ayah yang cerdik ialah seorang ayah yang menyediakan anaknya untuk zamannya. Faham tak? Seorang ayah yang cerdik ialah seorang ayah yang menyediakan anaknya untuk zamannya. Zaman anak tu bukan zaman ayah tu. Zaman depan zaman apa? Zaman depan zaman Islam. Kalau kita duk syok nak hantar anak-anak ke sistem yang bukan Islam, nanti anak-anak menyesal. Dan akan menyalahkan kita. Pasal apa ayah aku pergi hantar sekolah ni? Pasal apa ayah aku tak hantar sekolah agama? Zaman depan, siapa-siapa yang tak reti agama akan tertinggal. Dia malu. Maka tuan-tuan, subhanallah, dan saya ucapkan tahniah kepada ayah-ayah yang bijak tu, yang telah menghantar anak-anaknya ke sekolah agama, sistem pendidikan Islam, untuk anaknya tidak menyesal di hari muka, insya-Allah. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka bila anak-anak dibiasakan mereka menghadir kuliah-kuliah, malih-malih agama, mereka minat kepada agama, berarti mereka akan selamat di hari depan. Sebab depan ni tuan-tuan dahsyat. Hari ini kita dah tengok segala-galanya Rasulullah Sayyidina Muhammad telah menunjukkan alamat-alamat depan ialah cabaran yang sangat dahsyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh depan ni tuan-tuan, zaman kita akan menghadapi cabaran akidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cabaran akidah. Bagaimana boleh kita faham? Contoh. Contoh. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Hari ini kita duduk dalam situasi cuaca yang tidak menentu. Depa kata ni bulan 6 ni La Nino, panas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Panas ni mana apa? Panas ni untuk kita sedar bahawa di zaman Dajjal kita akan berhadapan di zaman itu kemarau 7 tahun. Kemarau 7 tahun. Macam mana agak-agak zaman yang tak ada ayat? Allahumma salli ala sayyidina. Tuan bayang tengok. Kalau kita duduk kampung ni, mungkin kita boleh korek telaga ke, kita buat telaga boring ke, kan? No, kalau duduk rumah berbelah-belah puluh tingkat di Kuala Lumpur tu, nak cari ayat mana? Allahumma salli ala sayyidina. Orang berniaga nak buat cak kotia pun kena ada ayat. Nak buat nasi lemak pun kena ada ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan bayangkan zaman tu macam mana? Sebab tu itulah Dajjal akan main bawa ayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana? Nak pi ke tak pi? Pi ambil ayat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pi ambil ayat dia, apa resiko pada agama? Keluarlah daripada agama. A'udzubillahi min dzalik. Macam mana kita nak bertahan? Sebab syarat boleh ambil ayat dia, tapi dia kata kena keluar pada agama. Ketika itu manusia akan menjual agama kerana sedikit daripada habuan dunia. Ada pergi situ tu bahaya hari depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kata ulama, seseorang ayah
ada Sayyidina Muhammad yang nak menyelamatkan akidah anaknya, isterinya, dia kena ikat anak bini di rumah. Dia kena ikat anak bini di rumah. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana cabaran mendepan yang sangat dahsyat tu. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau biar dia pi habislah anak aku, pi habislah bini aku. Habis. Ni yang menempani kita di hari depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut terhadap zaman yang menempani kita ni. Nabi ajak sebelum daripada bagi salam baca Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Sebelum bagi salam, ya Allah, aku minta perlindungan Engkau daripada fitnah hidup dan mati dan daripada fitnah masiihid dajjal. Kalau tak bahaya, Nabi tak suruh. Begitu juga Nabi suruh kita hafal 10 ayat yang pertama ataupun 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi. Kalau siapa-siapa yang prihatin isu ni, dia akan suruh anak-anak hafal 10 ayat yang pertama ataupun 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni surah zaman ini. Dia 110 ayat. Sebelum tu suratul Isra 111 ayat. Kita duduk di zaman ni, zaman angka, dia panggil zaman sistem binary. Binary ni ialah angka 0 dan 1. Angka 0 dan 1. Kalau kita pergi di bank, Saudara Sayyidina Muhammad, kita akan tengok di bank tu ialah angka 0 dan 1 direct. Sebab komputer dia tak boleh baca kalau tak buang angka. Berarti apa? Kita duduk zaman ni dah. Zaman hak Nabi syaratkan tu. Maka tuan-tuan, baliklah hafal 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita dah lepaslah satu ujian. Bila mana kita semua tak boleh main masjid 2 tahun. Umat Islam takut nak salam sama-sama sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman tu cukup susah. Tapi akan berhenti setakat tu kah? Tuan-tuan, cabaran akan mai lagi, menguji kita lagi. Alhamdulillah kita dah selamat melepasi zaman tu dengan izin Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita rasa kira reda sikit, tapi tak pernah reda. Dia main kat ni, main kat ni, main kat ni, main kat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cabaran tu tak ada. Maka tuan-tuan, subhanallah, minta kita jadi pemimpin kepada umat ni. Kita tak boleh harap orang lain jadi pemimpin kita. Kalau orang lain menjadi pemimpin kita, dia lebih banyak merosakkan daripada memperbaiki. Bagi orang lain memimpin kita, lebih banyak ia merosakkan daripada ia memperbaiki. Cuba tengok Allah sebut. Ni Allah ajak dalam Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan kami, berilah pada kami, isteri-isteri kami, zuriat kami menjadi penunjuk mata hati kami. Nampak ada Allah sebut kepentingan keluarga, isteri-isteri yang jadi penunjuk mata hati, anak-anak, cucu, keturunan yang jadi penunjuk mata hati. Lepas di belakang tu, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bagilah kami jadi pemimpin pada orang-orang yang bertakwa. Faham tak? Maknanya kita yang memiliki rumah tangga yang baik
akan melahirkan anak cucu yang terbaik, maka daripada zuriat kita lah yang layak untuk memimpin ummah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia mula tak mana? Keluarga. Daripada keluarga yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Maka anak-anak yang baik, mereka lah yang diharapkan untuk memimpin umat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mesti diletakkan dalam mindset kita, dalam otak kita, anak-anak ni kita nak bagi jadi pejuang-pejuang Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalaulah tidak melahirkan pejuang-pejuang Islam itu, ialah keutamaan tak berlaku lah. Didikan terhadap keluarga Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Contoh, Nabi Allah Sulaiman. Satu masa Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman dia pemimpin dunia, dia rasul yang mentadbir dunia. Satu malam Nabi Allah Sulaiman kata, malam ni aku nak round semua bini aku. Isteri Nabi Allah Sulaiman 99 orang. Malam ni semua aku nak round bini-bini aku, hak 99 tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau aku dapat anak, semua tu aku nak bagi jadi mujahid fi sabilillah. Ni kekuatan Nabi, jangan dibaca kekuatan kita. Satu malam 99 bini boleh di round semuanya. Kalaulah masalah Sayyidina Muhammad daripada 90 orang bini ni dapat setiap orang bini atau orang anak, semua aku nak bagi jadi mujahidin fi sabilillah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba betul semua dapat anak, tapi semua anak Nabi Sulaiman mati. Sebab sahabat Nabi Sulaiman tak sebut insya-Allah. Allah tegur Nabi Sulaiman sebab tak sebut insya-Allah. Akhirnya subhanallah, dia buat azam baru. Lepas tu, malam ni aku nak arah semua bini aku, masalah Sayyidina Muhammad dapat anak, semua aku nak bagi jadi mujahidin fi sabilillah, insya-Allah. Betul, dapat anak, semua hidup dan semua jadi mujahidin fi sabilillah. Semua jadi pejuang-pejuang agama Allah. Mak Tuhan suruh lahir daripada keluarga kita pejuang-pejuang agama. Seperti mana Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qul hawariyun nahnu ansarullah. Ketika Nabi kata, ketika Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu semua penolong-penolong agama Allah. Seperti mana Nabi Allah Isa berkata kepada golongan al-hawariyun, man ansari ilallah, siapa penolong-penolong aku untuk memperjuangkan agama Allah? Kata orang-orang al-hawariyun, nahnu ansarullah, kami ialah pejuang-pejuang, penolong-penolong agama Allah. Ini kena ada di mindset kita. Kita mesti jadi penolong agama Allah. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab kita bercakap tentang perkara akhir zaman. Satu masa Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi kata, ya laitani qabaltu ikhwani sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rindunya aku nak bertemu dengan para ikhwanku. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukankah kami ialah ikhwan engkau Rasulullah? Nabi kata, bal antum ashabi, hampa sahabat-sahabatku. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa ikhwan engkau Rasulullah? Nabi kata, hum ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa yansurunani. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang selepas aku, mana aku wafat baru lepas mai.
Wa yu'minuna bi, Allahumma salli ala sayyidina. Mereka beriman denganku dan mereka menolong perjuanganku. Tuan-tuan, jadi makna kalau kita nak selamat di akhir zaman ni 3 perkara yang kena jadi. Yang pertama, memang kita dah duduk di akhir zaman nak main depan Nabi dah. Kita kena beriman dengan Rasulullah, dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Jangan kita percaya terhadap izm-izm, pahaman-pahaman yang tak betul dengan Rasulullah bawa. Cara fikir yang kawan kafir bawa, Islam liberal apa, jangan duk percaya tu tak betul. Islam mana ada liberal, tak boleh Islam liberal. Dia Islam je lah. Faham tak? Tak boleh buat nama Islam liberal, tak boleh, tak ada dah. Dia Islam je lah. Liberal tu bohong. Bagi contoh, Allah Sayyidina Muhammad. Lepas syarat yang ketiga ialah wa yansurunani, mereka tolong perjuanganku. Allah Sayyidina. Tuan-tuan, di zaman hari ini kita duduk di mana ulama ramai duduk. Sebab al-ulama warathatul anbiya, ulama ialah waris nabi-nabi. Ulama ummati ka anbiya Bani Israel, kata Rasulullah. Ulama umatku mereka ialah seperti nabi-nabi Bani Israel. Di zaman ni nak selamat, tengok ulama duduk di mana banyak. Saya teringat waktu mana kami ziarah Tok Haji Saleh. Tok Haji Saleh cerita waktu tu dia mengaji Mekah. Tok Guru dia pada dia kata, Pak ada ni kami nak balik Malaysia. Waktu tu baru merdeka. Kami nak balik duduk kumpulan mana? Ada Sayyidina Muhammad kata Tok Guru Saleh dekat. Tok Guru dia patih pada kata pada aku pun tak tahu juga. Aku pun tak pernah balik Malaysia. Tapi kata pada hang balik, hang tengok di mana ulama duduk banyak. Tentu hang duduk. Akhirnya baliklah pada duduk dalam kumpulan yang ulama yang banyak dalam kumpulan itu. Ulama diletak sebagai pemimpin kepada perjuangan. Kalau kita duduk dalam situasi ini, kita akan selamat. Penting kita duduk dalam kumpulan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah cabaran dan itulah penyelesaian terhadap cabaran-cabaran yang sedang kita berada ni, insya-Allah. Saya ingat saya tak cakap panjang, cakap tu dulu. Demam ni. Kalau kuliah biasa saya tinggal lah, tapi oleh kerana janji dengan ceramah kena mai juga. Tapi rupa-rupanya bila ceramah ni demam hilang. Semalam saya balik Kuala Lumpur. 2 hari di Kuala Lumpur. Mana program rapat-rapat. Sampai nak kapal terbang pun kuliah lagi. Duduk dalam airport tu sejuk berdiri. Baju sejuk tak bawa. Sejuk. Di Kedah ada program Mahabbatur Rasul. Saya telefon pengarah Nasyarati. Saya demam ni. Dia kata entah mail ke demam. Berarti dah somai juga. Turun kereta di rumah, tukar baju pi pula. Ceramah balik. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah Tuhan bagi kepada saya pun takut juga sebab duduk pening ni. Jadi insya-Allah saya minta izin nak balik awal sikit, insya-Allah. Dan saya bersyukur dapat menyampaikan amanah yang Tuhan suruh sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa, insya-Allah. Terima kasih pada pengurusi Imam Zubair, sahabat saya Ustaz Azizi, turun kereta, Assalamualaikum Pak Long, Pak Long ni mesti mata mamak ataupun Mesir lah. Seperti dia entah ni Azizi, suku Azizi, tengah Azizi Perak, tapi dulu dia besar sikit daripada guru kita. Susah hati kau Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Moga Allah mudahkan kita semua untuk bertemu lagi, insya-Allah, bersama Sayyidina Muhammad, dan kita semua menjadi insan-insan umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بنا ولا تنصر علينا، اللهم كن بنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.